Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan final Liga Juara-Juara Eropah. Manchester City berjaya menumpaskan pasukan Inter Milan dengan jaringan tipis 1-0 oleh jaringan Rodri pada minit ke-68 dan tanah kepada pasukan Manchester City kerana telah berjaya menjuarai treble pada musim ini. Kita lihat sebentar perkembangan bola sepak tempatan. Kim Panggon gugurkan Hakimi Azim. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon, terpaksa membuat keputusan untuk menggugurkan penyerang muda pasukan KL City, Hakimi Azim, selepas pemain itu mengalami kecederaan. Pemain muda berusia 20 tahun itu merupakan sebahagian daripada 27 orang pemain yang dipanggil ke kem latihan pusat skuad kebangsaan di Terengganu. Kim Panggon menjelaskan yang dia menanti sehingga saat akhir untuk memastikan dia benar-benar cergas untuk menyertai mereka, tetapi dia masih belum sempat untuk pulih sepenuhnya. Malaysia akan bertemu dengan Kepulauan Solomon dengan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin akan menjadi gelagah pilihan skuad kebangsaan pada 14 Jun nanti, sebelum menghadapi tentangan daripada Papua New Guinea pada 20 Jun pula. Pengendali PDRM enggan David Dada selepas berjaya tundukkan 3 gergasi Liga Super. Pengendali dan juga pencabar baharu Liga Super, Azmi Aziz daripada PDRM, enggan leka dengan kejayaan pasukan kendaliannya, walaupun setakat ini mereka berjaya melakukan kejutan untuk meneruskan beberapa pasukan gergasi dalam Liga Super. PDRM pada awalnya merupakan kelab yang kurang diberikan tumpuan, tetapi selepas kejayaan mereka melayakkan diri ke saingan Liga Super pada musim ini, sehingga kini mereka telah mencipta kejutan dengan meneruskan beberapa kelab gergasi Liga Super seperti pasukan Kedah, Selangor FC dan terbaru adalah Sabah. Jelas Azmi, beliau tidak mahu terus dibuat dengan kejayaan semasa selepas pasukannya kini digelar The Giant Killer, dan fokusnya adalah untuk memastikan pasukannya sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Manchester City, King of Europe. Pep Guardiola akhirnya berjaya juga mendapatkan trofi yang diidam-idamkannya selama bersama dengan pasukan Manchester City, selepas pasukannya itu menewaskan pasukan Inter Milan 1-0 dalam perlawanan akhir malam tadi. Gol tunggal hasil jaringan daripada Rodri pada minit ke-68 sudah cukup untuk memastikan trofi penuh prestis itu akan dibawa pulang ke Etihad sekurang-kurangnya untuk musim ini. Mereka bagaimanapun terpaksa bekerja keras untuk menahan asakan demi asakan daripada pasukan Inter Milan bagi memastikan kelebihan 1 gol itu kekal sehingga WC penamat. Dengan ini, Manchester City sudah menyamai rekod Manchester United yang terlebih dahulu menjulang treble pada tahun 1999 semasa di bawah kendalian Sir Alex Ferguson. Xavi janji Barcelona tidak akan main di Europa League lagi. Pengendali Barcelona, Xavi Hernandez, berjanji dan juga berazam yang pasukan kendaliannya itu tidak akan terjerumus ke kancah Europa League lagi. Barcelona terpaksa bermain dalam kejohanan tersebut musim lalu selepas gagal melepasi peringkat kumpulan UCL, dan kali ini mereka kembali ke pentas tertinggi Eropah itu sebagai juara La Liga. Dia memperjelaskan yang Barca bukanlah satu pasukan yang layak untuk bermain di Liga level kedua Eropah. Ini kerana tempat sebenar mereka adalah di UCL, mana belum tentu. Ianya juga tidak membantu pasukannya dengan memberikan motivasi kepada para pemain dan penyokong seperti mana yang kami lakukan ketika bermain di UCL. Xavi akan cuba membawa pulang semula trofi kegemaran ramai itu selepas kali terakhir mereka memenanginya adalah pada tahun 2015 yang lalu. Pengurus pasukan Wales desak pasukan EPL untuk dapatkan Daniel James. Pengurus pasukan Wales, Rob Page, mendesak pasukan daripada EPL untuk segera mendapatkan khidmat Daniel James yang kini terpaksa kembali bersama pasukan Leeds United untuk bermain di Liga Championship pada musim akan datang. Dia bermain secara pinjaman bersama dengan pasukan Fulham sebelum ini, tetapi sudah kembali semula kepada pasukan asalnya itu selepas tempoh pinjamannya tamat hujung musim lalu. Rob Page menegaskan yang jika dia pengurus pasukan di EPL, dia akan cuba untuk mendapatkan Daniel James di atas kualiti yang dia ada sebagai seorang pemain di EPL. Dia percaya yang Daniel James hanya memerlukan sedikit sentuhan untuk memperbaiki corak permainannya, walaupun dia dilihat agak bergelut untuk mendapatkan tempat ketika bersama dengan Fulham. James menyertai Leeds United daripada Manchester United dengan nilai 25 juta pound pada Ogos 2021 yang lalu. Aston Villa berjaya dapatkan Yuri Tielemans. Pemain antarabangsa Belgium, Yuri Tielemans, akan menyertai Aston Villa pada 1 Julai ini selepas kontraknya tamat secara rasmi pada 30 Jun nanti. Segala syarat dan juga terma sudah pun dipersetujui antara kedua belah pihak
dan kehadiran pemain yang berkualiti seperti Tielemans dalam skuad kendala Unai Emery sudah pasti akan membantu perjalanan mereka dalam mengharungi musim hadapan yang lebih mencabar. Perkara ini kemudiannya disahkan oleh satu kenyataan melalui laman web rasmi pasukan. Tielemans menyertai Leicester City pada Julai 2019 dengan nilai 40 juta pound daripada Monaco dan telah melakukan sebanyak 195 penampilan serta menjaringkan 28 gol bersama pasukan tersebut. Nasir Al-Khelaifi nafi pelibatan dengan Sheikh Jassim dalam bidaan terbaru pemilikan Manchester United. Presiden pasukan Paris Saint-Germain, Nasir Al-Khelaifi, menafikan desas-desus yang mengatakan dia terlibat sama dengan Sheikh Jassim dalam usaha untuk membina Manchester United. Ada laporan mengatakan pada awal minggu ini di mana keluarga Glazer ada menghubunginya bagi mendapatkan bantuan untuk meyakinkan Sheikh Jassim untuk menaikkan lagi nilai bidaan terhadap mereka. Presiden pasukan Paris Saint-Germain itu menegaskan lagi yang dia akan sentiasa bersama dengan PSG, bukan Manchester United. Dan dia juga mengakui yang dia ada memberikan pendapat terhadap dua bidaan yang sedang dilakukan untuk mendapatkan dua kelab di England. Satu adalah kelab besar dan satu lagi dalam berskala kecil. Tetapi dia tidak tahu siapakah yang membocorkan perkara itu. Dia hanya menganggap ini adalah sebahagian daripada jenaka sahaja. William Saliba setuju dengan kontrak panjang bersama Arsenal. Pemain pertahanan kental Arsenal, William Saliba, dilaporkan sudah pun bersetuju dengan kontrak jangka panjang yang ditawarkan kepadanya. Kontraknya sekarang akan tamat pada hujung musim depan dan perbincangan ini sudah pun berlarutan sejak daripada September yang lalu. Saliba pada mulanya menolak tawaran tersebut apabila dia yakin dia akan menerima tawaran yang lebih bagus, memandangkan statusnya sebagai di antara pemain pertahanan muda terbaik sepanjang musim lalu. Dia akhirnya bersetuju dengan tawaran terbaru di mana kontraknya akan tamat pada 2027 nanti. Manchester United mungkin gagal dapatkan Kim Min-jae. Manchester United pada ketika ini sudah semakin gelisah jika rancangan mereka untuk mendapatkan Kim Min-jae gagal sekiranya Harry Maguire menolak untuk meninggalkan pasukan. Maguire yang masih memegang rekod sebagai pemain pertahanan termahal dalam sejarah EPL dilihat masih berdegil untuk berhijrah daripada pasukannya itu. Kehadiran Ten Hag yang lebih gemar menggunakan gandingan Varane dan juga Martinez masih lagi belum dapat membuka mata Harry Maguire yang dia bukanlah pemain pilihan pengurus itu lagi. Beberapa pasukan seperti Spurs, Newcastle dan juga West Ham adalah antara pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Tetapi disebabkan dia juga bergelut untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama pasukan, maka niat mereka itu akan terbantuk bermasa sekarang ini. Pilihan lain untuk Manchester United adalah menanti sehingga kontrak Maguire tamat pada tahun 2025 dan melepaskannya secara percuma. Arsenal akan bertemu dengan wakil Declan Rice. Arsenal dilaporkan sedang mendahului saingan untuk mendapatkan pemain tengah West Ham United, Declan Rice pada ketika ini. Mereka kini dalam proses untuk bertemu dengan wakil Rice bagi membicarakan harga dan juga syarat-syarat yang bakal dipersetujui oleh mereka. Pengurusi pasukan West Ham, David Sullivan, mengesahkan sendiri yang mereka sudah bersedia untuk melepaskan Rice pada musim panas ini dan semuanya bergantung kepada pemain itu sekarang untuk memilih destinasi seterusnya. Apa yang menggusarkan Arsenal pada ketika ini adalah jika mereka membayar terlalu mahal untuk mendapatkan pemain itu dan mereka akan cuba untuk mengurangkan lagi harganya daripada 90 juta pound kepada 80 juta pound. Pengarah teknikal Mönchengladbach sampaikan pesanan kepada Liverpool. Pengarah teknikal bola sepak di Borussia Mönchengladbach, Roland Verkers, memberikan pesanan yang sangat jelas kepada Liverpool yang mereka sudah bersedia untuk melepaskan Manu Kone sekiranya kena pada harganya. Selepas berjaya mendapatkan Alexis Mac Allister dengan harga yang cukup murah, tumpuan Liverpool kini beralih kepada Manu Kone yang pada ketika ini berusia 22 tahun. Mereka semamanya mahu mengekalkan Kone dalam pasukan mereka, tetapi mereka tidak menolak kemungkinan untuk menjualnya juga. Chelsea mahukan Mike Maignan pula. Selepas usaha untuk mendapatkan Andre Onana daripada Inter Milan seperti tidak berjalan dengan agak baik, Chelsea kini mengalihkan tumpuan mereka untuk cuba mendapatkan Mike Maignan daripada AC Milan. AC Milan dikatakan tidak mahu melepaskan penjaga gol utama mereka itu, tetapi usaha daripada pihak Chelsea tetap diteruskan. West Ham United mahukan Emil Smith Rowe. Arsenal yang pada ketika ini sedang dalam perbincangan untuk mendapatkan Declan Rice akan berdepan dengan syarat baru oleh West Ham yang dilaporkan mahukan Emil Smith Rowe sebagai pertukaran kepada Rice. Perbincangan masih lagi berjalan dan kedua-dua belah pihak masih lagi belum mencapai kata putus pada ketika ini.
Manchester City akan lepaskan Aymeric Laporte. Manchester City kini sedang kira-kira mahu melepaskan pemain pertahanan mereka, iaitu Aymeric Laporte, pada jendela perpindahan ini. Mereka mahu memberikan ruang kepada pemain baru yang akan mereka bawa masuk nanti, iaitu Joško Gvardiol daripada pasukan RB Leipzig, di mana perbincangan sudah pun berjalan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.